keadaan hari ini ya. Subhanallah. Saya Halo, Assalamualaikum Cik Mus. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Sekarang ni Cik Mus, rata-rata keliling satu Malaysia ni rakyat mengutuk. Harapkan besok apa yang kita bala dekat sini biar diorang atas sendiri. Siapa yang bagi kuasa itu yang nanggung. Betul. Bala-bala kita, derita kita. Tanggung diorang apa tanggung. Ya, betul. Balasan dia tetap ada Cik Mus. Sekarang ni tak payahlah Cik Mus. Diorang dah rata-rata keliling. Kata kita jalan selangkah orang nak mengutuk. Yes. Orang dah tak sanggup dah nak apa semua. Orang kutuk dah, betul. Tinggal lagi kita nak satu hari kita nak kutip apa ni daun kayu tu dengan daun pokok kayu tu dengan batu besok kita makan. Ya. Tak apalah Cik Mus. Pada tu tetap datang pada diorang. InsyaAllah. Rakyat ni menderita. InsyaAllah. Diorang bukan nak ni, diorang sibuk kerja. Ya, betul. Itulah Cik Mus. Harap kita samalah satu hati biar kita suarakan apa yang kita rasa. Betul. Terima kasih abang. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, saya teringat apabila Kak Siti ceritakan tu, saya teringat kisah bagaimana ada seorang ibu yang terkenal dalam sirah ya, Masyitah nama dia. Masyitah ni beliau adalah tukang sisir, tukang sikat rambut kepada isterinya Firaun, namanya Asia. Tak salah ya. Kalau salah tolong betulkan. Terjatuh sikat itu. Lalu dia tersebut. Tapi sebenarnya itulah keimanannya. Allah ada kata. Dan ketika itu Firaun ni punya jahat, punya kejam, punya zalim. Dia tak boleh ada siapa selain daripada Firaun menjadi Tuhan. Inilah yang berlaku tuan-tuan. Dilaporkan kepada Firaun dan beliau dikenakan hukuman. Apa hukumannya? Masyitah ini direndam dengan air panas, periuk. Ketika dah masuk dah, keluarganya dimasukkan dan beliau memegang seorang anak. Ini ingat tuan-tuan, kalau salah saya tolong betulkan ya. Memegang seorang bayi. Apa kata bayi? Teruskan ibu. Kita kurang lebih ya, dialognya tu kurang lebih teruskan sebab kita berada di atas jalan kebenaran. Ini ingat, sejarah ini tolong ingat baik-baik kepada kita semua. Silakan. Assalamualaikum Mus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Aisyam. Ya, saya berada Aisyam. Silakan. Memalukan sungguh keadaan negara kita sekarang lah. Yes, betul. Rakyat mengharapkan kepada raja. Raja pun tak peduli langsung dengan rakyat. Okey? Yes. Kita ada pemimpin yang bebal. Ya. Pemimpin yang tak prihatin rakyat, pemimpin yang cuma memikirkan pasal diri sendiri. Ya. Itu jelas. Yes. Harap-harap rakyat bolehlah mengadu kepada raja. Yes. Yang ada kononnya melindungi rakyat. Betul. Wujudnya raja untuk rakyat. Betul. Kalau kita cakap tak betul, dikata kita derhaka pada rakyat. Yes. Raja. Kita sembah kepada Allah yang satu. Yes. Betul. Kita hormat kepada orang yang adil dan saksama di dalam dunia ini. Ya, betul. Ya. Mereka tak tahu apa arti kesusahan. Ya. Bulan mereka dapat allowance daripada kerajaan. Ya. Cukup bulan Perdana Menteri dan Menteri dapat gaji cukup bulan. Ya. PKP ke tak PKP, dia orang tetap dapat ganjaran dia. Betul. Rakyat marah lain yang menderita, yang tak tahu arah tuju mana nak pergi. Ya. Rezeki tak boleh dicari. Ke mana kami nak pergi? Betul. Ke mana nak pergi?
Ya. Sekolah boleh buka, kerja tak boleh buka. It shows how disorder the government is lah. Ya. Ya. Tak tentu hala To say, but that's the reality. Ya. Kalau kita rakyat tak bangkit, membuat sesuatu, menyampaikan mesej yang jelas kepada pemimpin ataupun raja-raja di dalam negara ini, dan saya rasa kita sebagai rakyat yang mempunyai kuasa untuk menentukan siapa memimpin kita telah gagal. Betul? Okay? Ya. Kita harus bersatu, bangun, bangkit dan give a clear message to the leaders. That's very important. Do not, jangan permainkan dengan kehidupan rakyat marhain. Betul. Okay? Kita boleh sanjung, pemimpin kita boleh sanjung raja. Tapi kalau mereka tidak prihatin dengan kehendak rakyat, dan apa perlu kita prihatin dengan mereka? Yes. Kenapa darurat pertama ditolak? Betul? Okay? And why this darurat suddenly is approved? Situasi ni tak berbeza, sama aja. Betul. Okay? Rakyat tak bodoh. Jangan fikir rakyat sekarang bodoh. Rakyat tak bodoh. Lagi kamu bodohkan rakyat, lagilah kamu satu hari akan menerima balasannya nanti. Tunggu dan lihat saja. Betul. Okay? Kan. You can prolong whatever you want to prolong. But the more you prolong, the more destruction is going to bring to you. Yes. Alright? That's all I have to say. Okay. You have a good day. Okay. Thank you very much, brother. Terima kasih. Take care. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih, brother Hisham. Saya bagi peluang kepada beberapa teman-teman senior Beliau bersama dengan saya beberapa kali dan kita duduk memikirkan sama-sama. Brother Hisham, terima kasih atas teguran yang terbuka Kita bukan derhaka. Bukan makna derhaka itu menegur. Bukan. Sebab itu Masyita dah pegang anak dia, yang lain dah mati dan nak masukkan dalam air panas tadi. Kata anak kecil tadi, teruskan ibu. Ini satu pelajaran yang cukup besar kepada siapa yang memperjuangkan kebenaran. Selalu saya ungkapkan hal ini. Ketika Syed Qutb boleh tidak mahu sign, sebab kalau dia sign, dia lepas dari hukuman gantung. Tetapi kenapa Syed Qutb menerima? Sebab dia yakin dengan perjuangan dia. Walaupun risikonya tali gantung. Pemimpin yang macam ini yang perlu ada di tengah kita sekarang. Yang bersama dengan rakyat. Bersama susah dengan rakyat. Bersama fikir tentang nasib rakyat. Ini rakyat tengah susah makan, tiba-tiba dapat 35 juta buat dewan. Bukan tak ada ilmu, ada. Daripada Rusila. Tapi sekarang ni, saya rasa kesian. Kesian bercampur sedih, bercampur-campur. Macam mana boleh seorang yang begitu dihormati, sekarang orang tak hormat dah, kecuali walaun. Orang tak hormat pada hari awam. Kesian. Jadi, tuan-tuan, saya ingin mengisahkan satu ucapan dari Ustaz Abdul Samad. Ustaz Abdul Samad menjelaskan satu hal yang penting untuk kita ingat. Suatu ketika dulu ada seorang ulama besar di Indonesia, ketika berlawan dengan penjajah ketika itu. Mereka tangkap ulama besar itu dan mereka buatlah macam-macam, dan akhirnya kawasan itu yang ada minyak, terhenti minyaknya. Ini berlaku di Indonesia. Kenapa terhenti minyaknya? Sebab yang berkuasa kepada minyak bukannya Presiden Indonesia, bukannya Raja di Indonesia, bukannya menteri-menteri di Indonesia, tetapi yang menguasai minyak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilepaskan ulama tu, keluar balik minyaknya. Sebab itu saya berpandangan, tuan-tuan, saya berpandangan terus terang,
Apabila kamu mengambil merampas, ambil ni, rampas dari kerajaan rakyat ini adalah rampasan. Silakan, brother. Silakan. Salam reformasi Abang Mantu. Yes, brother, terima kasih. Silakan. Okey, Bang. Ya. Saya ada satu cadangan Ya. dalam memorandum yang kepada Okey. yang bertuan. Ya. Betul. Okey. Saya ingat Abang Mus dengan Abang Iswandi dah buat live almost dah 2 minggu lebih. Yes. Semenjak darurat ni. Yes, betul. Message dari rakyat mesti Tuanku sudah dapat message tu. Ya, betul. Okay? Ya. Abang cakap Friday nak buat hantar memorandum kepada Yang Pertuan Agong, ya? Ya, betul. Lepas kita hantar ke Yang Pertuan Agong, kalau tak ada maklum balas dalam seminggu, Ya. kita buat lagi satu memorandum kepada Raja-Raja Melayu. Okey. Majlis Raja-Raja Melayu. Ya, betul. Sebab Ya. Tuanku sudah tahu apa yang kita sekarang hari ini sudah PKP satu negara kecuali Satu negara. Sarawak. Betul. Ya? Ya. So, Tuanku sudah tahu rakyat semua dah susah, Ya. tak ada kerja, hitam kerja, Ya. susah nak makan. Kalau Raja tak ambil dengar rakyat miskin dan rakyat Malaysia. Betul. That means the next step Ya. bukan kita derhakakan Tuanku. Kita bagi first priority kepada Tuanku. Kalau Tuanku tak nak buat apa-apa tindakan, ambil tindakan, jadi kita tulis kepada Majlis Raja-Raja. That's the only way we can put. Tapi kita ikut perlembagaan. Ya, betul. Betul? Yeah? Yes. That is my view. Ya. Okey. Kalau Tuanku dengar, I'm not against Tuanku. Yes. This is what we try our best Ya. to send the message. Okey. Terus kita tak boleh tengok orang rakyat Malaysia ni susah macam ni. Yes. Saya pun duduk London, saya rasa sedih. Betul. Terima kasih. Even my family also in Malaysia. Ya. Yeah? Yeah. So it's not only for my family, all over Malaysia. Ya. Thank you, brother. Okay? Okey. Lawan, tetap lawan. Tetap lawan. Yes. Thank you. Thank you. Okey, bye. Thank you. Bye. Okey, kita lihat dulu keadaannya macam mana. Kalau kita siap, saya sudah bincang dengan tim kita. Kalau kita siap, tiap-tiap negeri yang sudah ada dia punya pasukan, kita boleh hantar. Sebab kita boleh hantar ke negeri-negeri terus serentak. Maknanya sebab ini sudah melibatkan Raja-Raja Melayu, ya. Bukan seorang raja, bukan yang di Pertuan Agong saja, tetapi sudah melibatkan kepentingan Raja-Raja Melayu. Kita berharap memorandum ini diterima dengan baik oleh pihak Raja-Raja Melayu, bukan untuk melawan raja. Ini kena clear cut itu. Bukan kita tidak terima sekali pendekatan yang provokasi. Bukan. Dan kita juga menolak cara Anwar Musa, seolah-olahnya dia saja yang hormatkan raja. Nak jual tempe boleh, ya. Rakyat yang membela raja. Ini yang pemimpin cokia ni cari makan politik ni, tuan-tuan. Ada kepentingan, dia jilat. Tak ada kepentingan, dia menyalak. Itulah pemimpin yang ada sekarang ni, tuan-tuan. Kalau kita dengar dia bercakap, hebat. Tapi satu sen pun tak ada nilai. Ya? Rakyat tak percaya lah. Okey, tuan-tuan. Saya nak sambung cerita bagaimana seorang ulama yang dizalimi tadi. Sampai berhenti. Minyak berhenti. Saya nak kaitkan begini. Apa salahnya? Ulama-ulama yang ada fikiran sikit, kamu kata kamu hebat, ada fikiran, kamu kata kamu macam-macam boleh buat, ya silakan. Buktikan kepada rakyat Malaysia, kamu telah melakukan kesalahan pada Februari 2020.
Kamu rampas kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Kembalikan hak itu. Sama juga seperti yang berlaku di Indonesia ketika itu. Ketika mereka tangkap seorang ulama, berhenti terus minyaknya. Dan apabila dilepaskan ulama tadi, kerana ulama itu bukan melakukan kesalahan, maka minyak keluar balik dari bumi ini. Soal COVID-19 ni tuan-tuan, orang Indonesia kata gampang, mudah. Ini kecil saja binatang, makhluknya. Makhluk kecil saja. Semua dikawal oleh Tuhan yang Maha Pencipta. Dan kenapa? Dari kosong. Ingat balik. Selama 11 hari sebelum 24 Februari tersebut. Selama 11 hari, kes kosong. Kosong kes. Ingat baik-baik tuan-tuan. Kosong kes. Datang saja makhluk perosak, penyamun, macam-macam nama dia masuk situ, rampas kuasa, boom, hidup. COVID hidup. Tuan-tuan, mungkin ada yang ketawa, alah itu Indonesia lah, bla bla bla. Ya, yang dekat lah patut kita belajar. Macam mana Allah yang kuasai minyak tak keluar kerana menzalimi seseorang. Sebab itu kita jangan show off. Jangan, oh yang paling hebat kami, yang pekan kami, yang berjanggut kami, oh kami yang hebat. Kamu tak tahu berapa banyak orang yang lebih hebat daripada kamu. Yang tiap-tiap malamnya mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak di kalangan pemimpin-pemimpin yang lain yang kelihatan biasa. Mereka adalah da'i ilallah. Mereka malamnya hidup dengan bertakarrub kepada Allah. Rabbani. Mereka adalah pemimpin Rabbani. Ini masalah kita.